Ini surah yang baru, yaitu surah Al-Hijr. Betul kan? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Ra. Tilka ayatul kitabi wa Qur'anin mubin. Rubbama yawaddu alladhina kafaru law kanu muslimin. Darhum ya'kulu wa yatamatta'u wa yulhihimul amal. Fasawfa ya'lamun. Wa ma ahlakna min qaryatin illa wa laha kitabun ma'lum. Ma tasbiqu min ummatin ajalaha wa ma yasta'khirun. وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون. لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين. ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين. وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. كذلك نسلكه في قلوب المجرمين. لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين. ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون. لقالوا إنما
سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون صدق الله العظيم. Alif Lam Ra. Alif Lam Ra, sebagaimana kita bertemu sebelum ini, banyak al-huruf al-muqatta'ah, huruf-huruf sebagaimana dalam surah Al-Baqarah, Alif Lam Mim. Kemudian begitu juga surah Al-Imran, Alif Lam Mim juga. Ada surah Alif Lam Mim Ra, ada yang satu huruf, ada yang dua huruf, Taha. Ada yang surah yang bermula dengan satu huruf, seperti Qaf, Sad, Nun dan sebagainya. Kebanyakan mufassirin mereka tidak mentafsirkan, sebaliknya mereka menyatakan wallahu a'lamu bimuradi bidzalik, sebagaimana dalam tafsir adalah lain pun sama juga. Imam Jalaluddin Al-Mahalli dan juga Jalaluddin As-Suyuti, mereka memilih pendapat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala lah yang mengetahui akan maksud dengan huruf-huruf itu, Alif Lam Mim, Alif Lam Ra, Nun dan sebagainya. Surah ini, sebelum itu tuan-tuan sekalian, surah ini dinamakan surah Al-Hijr. Surah Al-Hijr mengambil sempena ayat 80 dalam surah ini yang menceritakan tentang Ashabul Hijr, penduduk di satu daerah yang namanya Al-Hijr, iaitu dalam perjalanan menuju ke Syam ataupun sempadan di antara Arab Saudi dan juga Jordan pada hari ini. Walaqad kadzdzaba ashabul hijri mursalin, ayat 80 muka surat 266. Dan sesungguhnya telah mendustakan para penduduk Al-Hijr, yaitu kaum Samud. Siapa yang tinggal di situ? Kaum Samud. Dan siapa nabi mereka? Yaitu Nabi Saleh. Kaum Nabi Saleh. Maka telah mendustakan rasul-rasul, walaupun pada luarannya mereka mendustakan seorang rasul, yaitu Nabi Saleh yang diutuskan kepada mereka. Tapi Allah menyatakan mereka seolah-olah telah mendustakan semua rasul. Jadi sebab itu orang yang mengkufuri rasul pada zaman dia, maka dia sama seperti mengkufuri semua rasul yang pernah diutuskan oleh Allah. Jadi sebab itu tuan-tuan sekalian, bila kita beriman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bermakna kita beriman dengan semua rasul yang pernah diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada makhluk manusia dan juga jin. Makhluk jin ada rasul yang tersendiri, kecuali selepas kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi Muhammad adalah rasul untuk kedua-dua bangsa, yaitu bangsa manusia dan juga bangsa jin. Begitulah disebut oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Adapun rasul-rasul sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanyalah untuk bangsa yang tersendiri. Manusia, jin. Jin ada rasul di kalangan mereka sendiri, kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan rasul untuk kedua-dua bangsa, yaitu manusia dan juga jin. Sebab itu dalam Al-Quran, dalam sirah kita baca ada jin yang mengunjungi Rasulullah untuk beriman dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu surah Al-Hijr. Al-Hijri nama tempat ataupun satu lembah yang didiami oleh kaum Samud, kaum yang mana Allah mengutuskan kepada mereka Nabi Saleh alaihi salam. Namun sayangnya
mereka telah menolak ajakan Nabi Saleh, lalu mereka ditimpakan azab oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Hijri, tuan-tuan dan sekalian, dari segi maknanya, Al-Hijr itu adalah benteng. Al-Hijr, benteng. Sebab itu surah ini Allah menyebutkan tentang benteng. Di antara benteng yang boleh menjaga manusia, walaupun dari segi penambahan itu dia merujuk kepada kawasan penempatan, tapi segi makna itu ada kaitan juga dengan kandungan dalam surah ini, yaitu yang berkait dengan jagaan Allah, membenteng yang memastikan manusia terpelihara, iaitu Al-Quran Al-Karim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya ayat dalam surah ini juga Allah Ta'ala sebut ayat itu dalam ayat 9. Ayat 9, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang telah menurunkan az-zikra, yakni Al-Quran, wa inna lahu lahafizun, dan sesungguhnya kamilah baginya sebagai orang yang memelihara Al-Quran itu daripada dipindah, daripada lupus dan sebagainya sepanjang zaman. Jadi begitu juga orang yang membaca Al-Quran, beramal dengan Al-Quran, dia juga akan dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang keduanya, benteng bagi manusia daripada kebinasaan ataupun daripada segala pengaruh syaitan, nafsu dan sebagainya selain daripada Al-Quran Al-Karim. Yang benteng juga adalah ibadah. Sebagaimana Nabi SAW pesan dalam satu hadis yang masyhur, yahfazillah yahfazka, jagalah Allah, Allah akan jaga kamu. Bagus. Lafaz yang sama yang digunakan oleh Allah bagi menunjukkan Allah menjaga Al-Quran, itu hafiz. Inna yahfazillah, jagalah Allah, yahfazka, jagalah Allah akan menjaga kamu. Jadi apa makna jaga Allah Ta'ala? Iaitu jaga hubungan dengan Allah, dengan sentiasa melazimi ibadah kepada Allah. Dan ini disebut oleh Allah dalam hujung surah ini, muka surat 267, ayat yang terakhir, ayat 99. Allah menyatakan, kita ambil sebelum itu lagi, ayat 98, fasabbih bihamdi rabbik wa kum minas sajidin. Maka bertasbihlah kamu dengan memuji Tuhanmu. Sebab itu di antara tasbih yang afdal, subhanallah wa bihamdih. Subhanallah, bertasbih dengan memuji Allah. Subhanallah wa bihamdih, subhanallah al-azim. Wa kum minas sajidin, dan jadilah kamu termasuk di kalangan orang yang sujud, yakni sentiasa mendirikan salat. Karena sujud ini, kalau nak buat sujud dengan banyak ini, tak dapat tidak daripada sembahyang. Karena walaupun di sana ada sujud syukur, itu kalau ada nikmat yang baru, tidak disyariatkan untuk sujud syukur setiap kali lepas makan. Lepas makan sujud syukur. Sujud syukur ni adalah bagi nikmat yang baru, bagi nikmat yang baru ataupun nikmat yang berulang, tapi bukanlah berulang setiap hari. Dan itu juga sujud tilawah hanya 14 kali saja. Sujud tilawah, sujud selepas membaca ayat sujud, 14. Jadi kalau nak banyak sujud ini mesti sembahyang. Dalam satu rakaat ada berapa kali sujud? 2 kali sujud. 2 rakaat tuan-tuan perempuan sembahyang 4. 4 kali sujud. Jadi kalau tuan-tuan rajin sembahyang duha, sembahyang, kalau sembahyang fardu saja 17 rakaat kali 2 berapa? 34 kali sujud. Sembahyang duha 8 rakaat, sebagai ulama kata 12. Jadi kali tengoklah 8 kali 2 16 kali sujud. Wa'bud rabbaka, dan sembahlah olehmu akan Tuhanmu, hatta ya'tiyakal yaqin, sehingga datang kepada kamu suatu yang yakin, yang pasti, iaitu kematian. Jadi itulah saat yang mana kita boleh berhenti ibadat, bila mati. Jadi sebelum mati tak boleh berhenti daripada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ibadah itu tuan-tuan sekalian, dia adalah kesempatan. Dan dia kepandaian kita untuk
mengambil kesempatan, kerana setiap waktu itu ada ibadat yang tertentu. Setiap waktu itu ada ibadat yang tertentu. Kalau tuan-tuan dan puan nak buat ibadat lain sekalipun, pastikan selepas ibadat yang itu. Nak buat ibadat lain sekalipun, pastikan ibadat yang disebut oleh Nabi itu pada waktu itu, kerana itulah yang paling baik. Sebagai contoh, bila kita berada dalam waktu duha, kita boleh saja nak baca Quran pun boleh, nak buat apa lagi, nak berzikir pun boleh, nak selawat pun boleh. Tapi waktu itu waktu duha. Waktu duha ni dia ada sembahyang duha. Itulah ibadat yang paling baik, yang tidak ada yang boleh menandingi ibadat ketika itu. Sembahyang duha, lepas tu barulah baca Quran, barulah dan sebagainya. Kecuali kalau tuan-tuan tak ada kesempatan nak sembahyang duha, mungkinlah musafir, bawa kereta nak sembahyang macam mana kan. Tak pergi masuk longkang pula. Jadi pada ketika itu tak apalah, nak tasbih saja, nak baca Quran yang mana ingat dan sebagainya. Tapi kalau selagi boleh sembahyang duha dan waktu itu waktu duha, itulah ibadah yang paling baik, yang paling afdal. Dan begitu juga tuan-tuan sekalian, pada waktu kalau solat fardu tu sedia maklumlah tuan-tuan sekalian, bila masuk subuh, maka subuhlah, solat subuhlah yang paling aula sebelum ibadat-ibadat yang lain. Dan setelah itu diikuti zikir pagi, diikuti lagi dengan doa-doa yang Nabi sebut pada waktu pagi dan sebagainya lagi. Dan malam begitulah juga tuan-tuan sekalian. Di antaranya kita sembahyang malam witir dah waktu ashar, wabil ashari hum yastaghfirun. Waktu sahur sebelum subuh itu dipanggil waktu ashar. Yang paling baik di antaranya ialah setelah tuan-tuan sembahyang malam witir dan sebagainya. Yang paling afdal waktu itu ialah waktu istighfar, waktu untuk kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Tilka ayatul kitabi, itulah surah ni Al-Hijr, surah Makkiyah, surah Makkah. Tilka ayatul kitab, itulah. Kalau di tengah dia terjemah itu, ialah. Kalau di sebelah dia terjemah ini, ialah. Ini ialah. Dalam tafsir menyebutkan, di antara tafsir An-Nasafi, kata dia tilka isyaratun, isyarat ila ma tadammanatu surah. Mana sama ada tuan-tuan nak kata itulah ke ataupun inilah ke, mana dia menunjukkan kepada apa? Menunjukkan kepada apa yang terkandung dalam surah ini. Jadi seolah-olah Allah Ta'ala nak kata kepada kita, apa yang terkandung dalam surah ini ataupun apa yang terkandung dalam surah itu. Mana surah itu surah Al-Hijr lah. Contoh macam kita kata dekat kawan kita, dan kita baru sembang saja tentang surah Al-Hijr ini, maka kita kata surah ini, sebab baru dia sembang. Tapi kalau kita refer kepada yang kemarin, contohnya apa yang kita mengaji hari ini, kita sembang esok, maka kita akan kata apa yang diceritakan oleh ustaz kemarin itu, surah itu, maka dia merupakan ayatul kitab, yakni sebahagian daripada ayat-ayat dalam kitab Allah, bukan percakapan manusia, bukan. Dia adalah terkandung sebahagian daripada ayatul kitab, ayat-ayat yang terkandung dalam kitab Allah, yakni Quran lah. Wal Qur'anil mubin, dan juga Al-Quran, kerana apa yang Allah Ta'ala berikan kepada Nabi Muhammad SAW itu, dia diberi dengan berbagai nama. Tapi nama yang paling dipanggil banyak disebut ataupun yang paling khusus ialah kitab, dan yang kedua Al-Quran. Kitab pun dia, Al-Quran pun dia, dan selain itu kita jumpa juga Al-Furqan. Dan selepas ini kita akan jumpa lagi di ayat tadi 9 tadi, Az-Zikr. Al-Quran ni Allah Ta'ala panggil dengan inna nahnu nazzalna dzikra, az-zikr, peringatan. Al-Quran adalah peringatan.
Dan begitu juga tuan-tuan sekalian, Al-Quran ini banyak lagi lah Allah Ta'ala beri nama yang menunjukkan pada hakikat Al-Quranul Karim itu sendiri. Asy-Syifa, penyembuh. Dia sebagai penyembuh Asy-Syifa. Kemudian lagi tuan-tuan sekalian, Allah Subhanahu Wa Ta'ala Mubinun, Quranul Mubin, kitab dan juga Al-Quran Mubin yang jelas, nyata, ataupun yang menjelaskan. Mubin boleh memberi maksud Al-Bayyin, yang jelas, nyata, dan boleh memberi makna Mubinun Al-Muzhir, kitab yang menyatakan, mana dia sendiri itu jelas, nyata, tidak ada kesamaran, dan pada yang sama dia menjelaskan kepada manusia yang masih keliru, kalau dia nak mencari kebenaran, dia baca Quran, akan hilang segala kekeliruan. Maka ditafsirkan di sini, dalam kurungan itu tafsir yang jelas, nyata, atau yang memberi penjelasan perkara yang benar dari perkara yang batil, yang salah. Jadi sebab itu tuan-tuan sekalian, kita kalau sentiasa bersama dengan Al-Quran Karim, kita tidak akan ada yang keliru. Semuanya jelas, nyata, dengan syarat kita menjadikan Al-Quran ini sebagai penyuluh. Dalam pengertian Quran di depan kita, kita duduk di belakang, kita ikut, bukan Quran di belakang kita. Ada berbeza dengan ulama-ulama ataupun orang Yahudi dan Nasrani. Mereka meletakkan kitab di belakang, mana mereka mentafsirkan kitab Allah mengikut apa yang mereka nak tafsir, mana mereka menundukkan kitab Allah itu atas nafsu mereka, bukan nafsu mereka, ataupun bukan mereka yang ikut kitab Allah. Jadi sebab itu tuan-tuan sekalian, terdapat hadis menyebutkan bahawa barang siapa yang menjadikan Al-Quran sebagai pimpinan dia, Al-Quran akan pimpin dia sampai masuk surga. Dan sesiapa yang meletakkan Al-Quran di belakangnya, Al-Quran akan menolaknya sehingga dia masuk neraka. Maknanya Quran ni hujjatun alaika, hujjatun laka au alaika. Kok mana pun setiap manusia ini, dia pasti akan terkesan dengan Quran, sama ada kesan baik ataupun kesan tidak baik. Mana orang yang terkesan kesan yang baik, Quran yang akan pimpin dia sampai masuk surga. Orang yang akan mendapat kesan yang buruk daripada Quran, Al-Quran akan tolak dia sampai masuk dalam neraka. Iaitu bagi orang yang membelakangi Al-Quranul Karim, yang mengenepikan Al-Quranul Karim. Jadi sebab itu tuan-tuan sekalian, Quran ini kena baca selalu. Kena baca selalu. Ada ketika kita baca walaupun tak faham, itu membersihkan hati. Lantunan Al-Quran dengan lidah kita itu akan membersihkan hati kita walaupun kita tak faham. Yang keduanya, baca tadabbur. Ini perlukan kepada kefahaman. Perlu faham. Untuk kita beramal, untuk kita faham, dan juga untuk kita beramal. Jadi ada sesi kita baca Quran untuk pahala. Ini sebagaimana disebut dalam hadis, setiap huruf itu satu hasanah yang digandakan 10 kali ganda. Jadi seolah macam 10 hasanah. Kita baca Bismillahirrahmanirrahim saja pun dah kita dapat berapa huruf Bismillah? Berapa macam? Tak pernah kira. Memang tak pernah kira pun. Bismillahirrahmanirrahim. 19 huruf. Jadi bermakna kita dah dapat di situ 190 kebajikan hasanah, seolah macam kita buat baik sebanyak 190. Kalau kita baca surah Al-Fatihah pula lagi-lagilah. Kalau kita baca satu Quran ada 320,000 huruf. Keseluruhan Al-Quran ada 320,000 lebih huruf. Kali 10 berapa? 3 juta. Kita dapat 3 juta hasanah. Kita dapat 3 juta kebajikan. Kemudian 2 kali khatam, 3 kali khatam, 4 kali khatam, 5 kali khatam. Ada seorang ulama salafus salih, tak ingat apa nama dia, anda pernah cerita dah dulu. Kalau tuan-tuan yang pernah dengar, pernah ingatlah nama dia. Lama dah, 2-3 tahun dah cerita.
Dia ketika dia hampir mati, saudara dia perempuan ziarah dia menangis, dan dia tak menangis apa, biasalah nak mati. Dia kata, tak usah kau menangis, aku memang menunggu saat ini, kerana dalam rumah inilah aku telah mengkhatam 17,000 kali Al-Quran. 17,000 kali Al-Quran Al-Karim. 17,000 kali dia mengkhatam Al-Quran Al-Karim. Kita apa dah? Balik kira tengok. Jadi tuan-tuan sekalian, tiap-tiap bulan khatam sekali Quran. Maknanya satu hari satu juzuk. Satu juzuk ini 1 jam saja. Kalau tuan-tuan baca dengan lancar 40 minit. 40 minit dah boleh. Takkan tak boleh dapat 1 jam satu hari. Kita dikurniakan Allah 24 jam. Jadi sebab itu kalau benar kita nak dapat, nak istiqamah ini, kita ada kena ada waktu. Dan Nabi SAW mengajar kita untuk istiqamah ini. Nabi mengajar kita untuk kita minta tolong. Wasta'inu, minta tolonglah. Minta tolonglah makna mohon bantuan daripada Allah dengan beribadah pada 3 waktu. Bantuan untuk istiqamah. Jadi kalau tuan-tuan buat pada 3 waktu ini, insya-Allah apa saja amalan yang tuan-tuan nak istiqamah, tuan-tuan dapat istiqamah. Bil ghadwati wa rawhati wa syai'un duljah. Kata Nabi pada waktu pagi. Waktu pagi, masuk pagi ini selepas subuh sehingga sebelum terbit matahari. Wa rawhati petang. Selepas asar sehingga terbenam matahari, dan sebagian ulama mengatakan sehingga isyak. Dan yang kedua, yang ketiga ni ialah wasyai'u minaduljah, sebahagian ataupun suatu waktu daripada malam, tengah malam. Bangun awal sikit, pukul 5, pukul 3 ke 4. Contohnya kita sembahyang dulu tahajud, kemudian sembahyang witir, selepas itu Quran. Quran setengah jam malam, setengah jam lagi siang besok, ataupun kalau tuan-tuan boleh dapat 1 jam malam, apa boleh selesai dah Al-Quran Al-Karim. Ataupun tuan-tuan sekalian, tuan-tuan mengatakan ustaz ada urai panjang, pakai tak habis lah ayat kita ini. Tapi sonok cerita bab Quran ni, sonok tuan-tuan sekalian. Ataupun tuan-tuan sekalian, tuan-tuan khatam Quran dalam sembahyang dengan baca dalam sembahyang. Ini disebut oleh Nabi SAW dalam hadis, man qara'a, ini pun pernah kita sebut juga hadis ni, kalau tuan-tuan ingat, barang siapa yang membaca 10 ayat daripada Al-Quran pada suatu malam. Dan kata ulama, maksud Nabi ini ialah baca dalam sembahyang. Barang siapa yang sembahyang malam dengan 10 ayat daripada Al-Quran, lam yuktab minal ghafilin, dia tidak akan disenaraikan lagi oleh Allah di kalangan manusia-manusia yang alfa, yang ghafil, yang lalai. Maknanya dia tiap-tiap malam 10 ayat, tak banyak. Dia bangun dengan 10 ayat saja. Kira lekeh lah, nampak lekeh. Bangun 10 ayat, 2 rakaat, selesai lah. Dan Nabi kata lagi, barang siapa yang bangun malam dengan 100 ayat, dengan 100 ayat, kutiba minal qanitin, dia akan ditulis oleh Allah di kalangan orang-orang yang al-qanitin, mana orang yang sentiasa taat kepada Allah. Dan barang siapa yang bangun dengan 1000 ayat, ada hadis 200 ayat dan ada hadis 1000 ayat, kutiba minal muqantirin, atau 1000 ayat. Dan ada hadis menyatakan kutiba minal faizin, akan disenaraikan Allah di kalangan orang-orang yang berjaya, ahli syurga. Al-faizin, ahli syurga. Jadi tuan-tuan sekalian, kalau tuan-tuan bangun malam dengan 10 ayat, bermakna tuan-tuan akan khatam Quran berapa? Quran ada 6,000 ayat. Orang Melayu kata 6,666, tapi tidak ada qaul dari ulama.
Tidak ada qaul dalam Imam Suyuti dan Al-Itqan dan sebagainya, dalam sekitar 6,300 ayat saja. Itu di mana orang Melayu ambil 6,600 ayat itu kena tanya orang Melayu lah. Orang Melayu ni dia banyak benda yang pelik-pelik. Waktu kami pergi ke Palestin dulu pun tanya orang Arab, di mana batu tergantung? Dia tanya, kamu kena balik tanya orang Melayu. Orang Arab sendiri kata begitu. Bagi kami tak pernah tengok tergantung pun. Dan ada gambar besar tu, itu semua gambar orang nak jual kat kita lama dah. Dia buat poster tergantung, berkat beli semua. Padahal dia edit, tak ada bergantung. Maknanya kalau tergantung dulu pun lah dia dah tak tergantung. Kalau tergantung lagi, tuan-tuan sekalian, semua orang akan masuk Islam. Dan tidak ada iman. Iman ini benda gaib. Sebab memang Allah Ta'ala dipanggil, semua orang percaya matahari naik daripada timur, turun daripada barat. Itu tak perlu, makna tak ada iman di situ. Semua orang akan terima, benda nyata depan mata. Tapi bila Nabi kata akhir zaman nanti matahari akan naik di sebelah barat, itu iman. Orang beriman saja yang akan percaya kepada Allah Ta'ala. Mungkin ketika Mi'raj itu dia tergantung, Allahu a'lam. Dikatakan dia nak ikut Nabi SAW, tapi hari ini dah tak tergantung. Kalau tergantung, tak akan ada orang kafir lagi. Semua orang akan beriman kepada Allah Ta'ala, dan tidak ada ujian lah di situ. Jadi sebab itu tuan-tuan dan Allah Ta'ala sekalian, kita dalam masalah agama ini kena ketepatan. Minta maaf lah tuan-tuan sekalian, kadang-kadang orang macam-macam lah kalau kita sebut begini, ketepatan. Karena kita tak mau di akhirat nanti bila kita berada di depan Allah Ta'ala nanti tersilap. Adakah kita nak kata, ya Allah saya tersilap, dalam akidah, tersilap dalam agama? Macam mana boleh silap? Padahal aku mengutuskan seorang saja Rasul, dan dia menyampaikan kepada kamu dua saja panduan, Al-Quran dan juga hadis Nabi SAW. Dan kita menjawab, ya, memang kita tak mampu nak baca Quran, nak faham Quran sendiri, dan kita tak mampu nak memahami hadis sendiri. Tapi kita mampu untuk memastikan siapa yang boleh kita ikut. Sebab itu bukan sewenang-wenangnya tuan-tuan nak ikut Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Abu Hanifah. Kalau lambat hadis pula Imam Bukhari, Imam Muslim, dan kemudian sikit Imam Suyuti, Imam Nawawi. Itu saja yang kita boleh jadikan sebagai ikutan, karena mereka telah disahkan, yang telah disahkan oleh ulama sepanjang zaman. Ilmu mereka benar, ketakwaan mereka benar, kezuhudan mereka tinggi, mereka amanah dengan ilmu dan sebagainya. Kalau berlaku pun tersilap, bukan sengaja mereka silap, bukan sengaja mereka nak silap, tersilap dan dibetulkan oleh ulama-ulama yang lain. Adapun yang lain-lain yang kita tak tahu latar belakang tuan-tuan sekalian, nah ni yang cerita pasal makrifat lah apa semua tu, yang tu tuan-tuan sangat-sangat bahaya untuk agama kita. Dan jadi sebab itu kita sendiri pun dalam pengajian tafsir ni pun tuan-tuan sekalian, selalu kalau tuan-tuan perasanlah dia sebut, ada kalanya Imam Suyuti kita sebut tafsir Jalalain, adanya Imam Al-Baghawi kita sebut, ada kalanya kita sebut Hasyiah As-Sawi kita sebut, kita nakal. Sebab kita tahu bahawasanya kita ni tak pandai, tak ada apa pun sebenarnya orang zaman mutakhirin ni. Jadi untuk mengelakkan kesilapan, mana kita sandarkan kepada ulama-ulama. Kita bertaklid dia bagi. Dan jangan malu untuk bertaklid. Ada setengah orang dia kalau sebut taklid ni tak hero. Dia mana nahnu rijal wa hum rijal. Kita macam mereka juga ada otak. Iyalah, otak ada, tapi otak macam mana? Mereka tuan-tuan sekalian, memang tak habis ayat kita ni. Dia kono jauh sangat. Okey. Ulama-ulama dulu tuan-tuan sekalian makan sehari sekali saja. Makan sehari sekali saja. Itu pun terpaksa makan. Kalau tidak mereka tak mau makan. Buang masa. Buang masa mereka dengan ibadat. Imam Nawawi rahimahullah dan sekalian meninggal dalam usia yang sangat muda, 40 lebih meninggal. Tapi tuan-tuan bayangkanlah,
dia menulis kitab yang korang hari ni kalau dikurniakan umur 120 tahun pun belum boleh mengkhatam kitab yang dia tulis dalam usia dia yang singkat, dia dah meninggal tu. Tapi dalam sejarah dia tuan-tuan sekalian, selain daripada dia mengaji, mengarang kitab, dan dia juga adalah orang yang ibadat cukup banyak. Yang masa ibadat pun banyak, bahasa baca Quran pun banyak. Masa mereka sangat-sangat diberkati oleh Allah Ta'ala. Jadi tak ada ulama pada hari ini yang boleh menandingi ulama-ulama yang semacam yang dulu. Kemudian rubama mungkin nanti di akhirat, kata Allah, rubama mungkin nanti di akhirat, yawaddul ladzina kafaru, akan merasa ingin orang-orang yang mereka kafir, yawaddu yani tamanna, dia tamanna, yang akan mengharap, akan menginginkan, yang akan mengharapkan, yang akan menginginkan orang-orang yang kafir di dunia pada hari ini, barangkali di akhirat nanti mereka akan mengingini lau kanu muslimin, kalaulah mereka di dunia dulu masuk Islam. Hari ini mereka boleh sembang kemah Nabi Muhammad SAW tak betul, Quran ini rekaan palsu, dan begitu begini tuan-tuan sekalian. Tapi kata Allah, barangkali nanti di akhirat nanti mereka sendiri akan kata, alangkah baiknya kalau di dunia dulu kami ni orang Islam. Sebagian ulama menyatakan bahawa mereka ucapkan ini pada ketika mereka berada di depan neraka. Dan sebagian ulama menyatakan bahawa mereka ucapkan ini pada ketika mereka melihat mereka dah bukan di depan neraka, duduk dalam neraka. Duduk dalam neraka dah, mereka melihat sebahagian daripada ahli neraka yang mula asalnya bersama mereka kemudian dibawa keluar oleh Allah sebab Islam. Ya, sebab Islam. Karena Nabi menyebutkan dalam hadis, man qala la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa yang pernah mengucapkan la ilaha illallah, mana dia pernah masuk Islam, dalam keadaan mana sekalipun, lambat laun dia pasti akan masuk surga. Jadi sebab itu orang beriman ini, orang Islam ini, dia ada dua tahap dipanggil. Ada yang ashabul yamin. Ashabul yamin maknanya ahli surga. Dan ada al-usat minal mu'minin atau minal muslimin, orang-orang yang melakukan maksiat di kalangan orang Islam, dimasukkan Allah dengan maksiat mereka itu wal-'ayazubillah ke dalam neraka, tapi kemudian dibawa keluar. Dan bila mereka tengok macam ni, mereka tanya, kamu boleh keluar? Kamu boleh keluar? Bila kamu itulah, kamu boleh keluar daripada neraka sebab apa? Kami orang Islam. Islam sebab iman, ada iman. Lalu mereka berkata, lau kanu muslimin, alangkah baiknya kalau kami dulu macam kamu. Kalau masuk neraka pun boleh keluar juga. Tapi kami ni tak masuk Islam, tak mengucap kalimah syahadah, duduklah kami dalam neraka untuk selama-lamanya. Jadi sebab itu tuan-tuan sekalian, Allah Ta'ala sebutkan, wahai Muhammad, tak apalah hari ini mereka lawan kamu. Zarhum, biarkan mereka. Biarkan mereka di dunia ya'kulun, mereka makan. Wa yatamatta'u, dan mereka bersenang-senang. Wa yulhihimul amal, dan melalaikan mereka dari beriman dan beramal soleh itu, dilalaikan mereka itu oleh al-amal. Ini angan-angan. Angan-angan, iaitu umur yang panjang, bersenang lenang dan lain-lain lagi. Angan-angan lah. Jadi sebab itu tuan-tuan sekalian, kita ini kalau tak rajin baca Quran, kita akan hidup dalam angan-angan. Tuan-tuan bayangkanlah, cuba kita fikirkan tengok. Kita makan. Apa yang kita buat pada hari ini? Ada waktu kita makan. Ada waktu kita tidur. Ada waktu kita mencari kekayaan. Berempat-pulas kita dengan kekayaan kita, rumah kita. Dengan kekayaan itu, kita nak beli kereta. Yang tak kahwin, nak kahwin. Kemudian nak ada anak. Kita tengok orang lain semua ada keluarga, kita nak berkeluarga. Kawan-kawan, jumpa sonok, jumpa kawan-kawan dan sebagainya. Tapi tuan-tuan bayangkan,
semua yang kita ada itu, bila kita mati nanti, tidak ada satu pun yang ikut kita. Semua orang faham itu. Tapi kenapa masih lagi tak ramai manusia yang tergerak untuk buat benda yang akan ikut dia bila dia dalam kubur nanti, dan juga akan menyelamatkan di akhirat nanti? Karena dia hidup dengan angan-angan. Dia hidup bukan dengan yang sebenar. Tapi orang yang rajin baca Quran, dia akan jumpa dalam Quran bahwasanya kehidupan dunia ini sementara, sangat singkat. Dia akan menempuh kehidupan akhirat. Selepas itu kehidupan selepas dibangkitkan daripada kubur, manusia akan berada di mahsyar. Kemudian sebahagian masuk syurga, sebahagian masuk neraka. Dia tahu semua itu. Maka timbul persoalan dalam diri dia. Apa yang sebenarnya? Kehidupan ni apa yang sebenarnya? Maka dia akan berjumpa dengan ayat Allah. Kehidupan yang sebenarnya adalah ibadat. Itu bukan angan-angan. Kehidupan yang realiti, yang sebenarnya, kalau kita buat yang itu, kita akan mencapai kebahagiaan yang tak akan habis, iaitu kebahagiaan di akhirat, dalam surga nanti. Dan Allah Ta'ala sendiri menegaskan, wa ma khalaqtal jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku menjadikan jin dan manusia melainkan untuk mereka menyembahku. Itu yang sebenar, bukan untuk makan, bukan untuk minum, bukan untuk tidur, bukan untuk bina kekayaan dan sebagainya. Kekayaan yang kita ada ni, tuan-tuan sekalian, mesti dibawa untuk ibadat. Umur yang kita ada ni pun mesti dibawa untuk ibadat. Kawan-kawan kita ni pun, berkawan kita ni pun mesti dibawa untuk ibadat. Barulah benda itu tidak menjadi angan-angan. Dia menjadi yang sebenar, yang reality. Jadi itu tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Ta'ala sekalian. Allah Ta'ala kata, biarkan mereka lah ya Muhammad. Mereka dah tak mau ikut kamu. Kamu dah ajak, kamu dah selesaikan tugas kamu, al-balagh, menyampaikan. Tapi mereka nak hidup dengan angan-angan. Biarkan, fasawfa ya'lamun, kata Allah. Sampai ketika nanti, maka nanti di akhirat nanti mereka akan mengetahui juga bahwasanya akibat atau bencana daripada perbuatan ataupun kesilapan mereka itu. Tetapi sekalian, dalam setengah surah Allah Ta'ala ulang 2 kali. Tuan-tuan kau ingat surah An-Naba 1, amma yatasaalun an-nabil azim. Kemudian kalla saya'lamuna thumma kalla saya'lamun. Betul kan? Tuan-tuan buka hangguk semua ni. Dah lah, kita pun tak hafal Quran lah. Dia orang Arab, dia kesian dekat orang Melayu. Sebab tu orang Melayu ni, dia bagi hafal 10 juzuk pun tak apa dah. 8 juzuk pun tak apa. Tapi orang Arab dan sekalian yang mengaji Azhar, dia tak akan diberi sijil ijazah selagi dia tidak hafal 30 juzuk Quran. Sepatutnya dia dengan orang Melayu pun dia kena tegas sama. Siapa yang nak masuk Azhar, yang nak lulus dari Azhar, mesti hafal 30 juzuk Quran. Kerana itu kualiti. Dan itu kualiti yang sebenarnya. Tapi tuan-tuan sekalian, tak ramai yang balik. Dan tak ramai yang boleh masuk. Tapi tuan-tuan sekalian, kadang-kadang kita bercakap ni seolah macam orang kata apa, ustaz cakap begitu, tak apalah, ustaz dah lepas dah. Ustaz dah lepas dah, boleh balik dah. Kalau Azhar buat begitu kat kami, nayanglah kami. Tuan-tuan sekalian, kita bila generasi baru ni, kita nak lebih baik. Kalau boleh, semua orang yang keluar daripada Azhar ini, dia macam ulama-ulama Arab yang lain juga, iaitu mereka menghafal 30 juzuk Al-Quran Al Karim. Kalau ulama ni tuan-tuan sekalian, satu benda yang ghalat, kalau dia baca Quran ini, dia tengok mushaf. Kalau orang Arab lah, dia baca Quran ni, macam contohlah Qari ni nak baca berlagu kan, nak baca depan orang kan, dia buka mushaf. Orang Arab tak boleh terima. Orang Arab tak boleh terima bila dia tak hafal Al-Quran Al-Karim. Nak ulama, tapi dengan orang Melayu ni dia tak apalah, orang Melayu kesian. Kesian. Itu pun kitanya tuan-tuan sekalian, yang 10 juzuk tu pun tak tahulah ada lagi kita. Nusi tu panjang. Kalau nak kata nasi tu takut berdosa, nusi tu aku dilupakan.
Dilupakan apa yang saya lihat dalam kitab murajaah memang lupalah. Jadi kena tu dalam surah apa? Surah An-Naba tuan tengok. Allah Taala ulang 2 kali. Kalla saya'lamuna summa kalla saya'lamuna. Ayat berapa ni? Ayat 4 muka surat 582. Sekali-kali tidak, sekali-kali jangan begitu. Jangan kamu pertikaikan, jangan kamu sangsikan, jangan kamu berselisih lagi terhadap Al-Quran ataupun terhadap khabar kebangkitan sampai ke Al-Quran. Saya'lamun, kerana kelak mereka pasti akan mengetahui. Summa kalla saya'lamun. Kemudian sekali lagi kata Allah, jangan begitu. Saya'lamun, kelak mereka pasti akan mengetahui. Allah ulang 2 kali. Dan begitu juga dalam surah Al-Hakumut Takatsur, Allah Taala ulang 2 kali juga. Di sana disebut saufa ta'lamun. Saufa ta'lamun. 2 kali juga Allah Taala ulang. Maka kata alim ulama kita, manusia akan tersedar daripada kesilapan masing-masing pada 2 ketika nanti. Pada dua ketika nanti. Pada hari ini dia tak sedar lagi, tapi akan tiba 2 saat dia akan menyesal sungguh-sungguh. Yang pertama ketika hendak mati, ketika nak mati. Yang keduanya ketika bangkit daripada kubur. Dia akan tahu ketika itu bahasanya dia sudah tersilap. Sebab itu Imam Al-Ghazali rahimahullah menyatakan bahawa kalau kamu tidak diberi bisyarah oleh Allah Ta'ala ketika hidup ni, mana ketika sedang sihat ini, tak apa, mudah-mudahan Allah Ta'ala akan bagi bisyarah ketika nak mati. Ketika nak mati. Ketika nak mati nanti, orang beriman yang saleh pasti akan dapat bisyarah itu, yang menyebabkan dia akan minta, ya Allah, kalau beginilah ya Allah, segerakan, tak apa, aku tak sabar-sabar lagi ya Allah nak bertemu dengan kamu. Hadis Nabi. Lalu Allah Ta'ala kata, wahai hamba aku, kamu ingin bertemu denganku, aku juga ingin bertemu dengan kamu. Biasa dengan hadis ini. Itu hadis Nabi menyatakan, man ahabba liqa Allah, ahabba Allahu liqa'ahu. Barang siapa yang suka, yang ingin bertemu dengan Allah, Allah ingin bertemu dengan dia. Wa man kariha liqa Allah, siapa yang benci untuk bertemu dengan Allah, maka Allah benci untuk bertemu dengan dia. Dia tak nak bertemu dengan Allah, maka Allah pun kata, aku pun tak mau. Lebih kurang gitulah. Lalu Sayyidina Aisyah kata, ya Rasulullah, siapalah di kalangan kami ini yang nak mati. Dia faham begitu, dia silap faham. Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha, dia silap faham, seolah macam siapa yang suka bertemu Allah ni mana suka mati, tak takut mati. Dan siapa yang tak suka bertemu Allah ni dia takut mati. Kata Rasulullah, bukan begitu maksud dia. Maksud dia, kata Nabi, orang yang beriman pada ketika hendak mati, Allah Ta'ala tunjuk apa yang perjalanan dia selepas mati, dalam kuburnya macam mana, nanti dibangkitnya macam mana, menyebabkan dia berasa seronok. Dia berkata, ya Allah, kalau itulah tempat aku akan tuju, tak apa ya Allah, segerakanlah, ambillah nyawa aku ini, atau kama qala Nabi SAW, kerana aku tak sabar lagi lah nak menghadap Tuhanku. Lalu Allah Ta'ala berkata, wahai hamba aku, kamu suka untuk bertemu denganku, aku pun samalah, suka untuk bertemu dengan kamu, hamba aku yang saleh. Begitulah mafhum dan sekalian hadis Nabi SAW. Orang kafir pula ketika hampir mati, bila dia tengok, ditunjukkan kepada dia tak mati lagi ni, hampir mati, ditunjukkan dia akan disiksa dalam kubur nanti, di akhirat nanti, maka dia pun kata, ya Allah, aku tak mau mati ya Allah, tangguhlah ya Allah, aku tak sanggup nak bertemu dengan kamu ya Allah. Allah Ta'ala kata, kamu benci bertemu denganku, aku juga benci bertemu dengan kamu. Jadi kata Imam Al-Ghazali rahimahullah, mungkin sebab ketika dalam Al-Quran Allah Ta'ala menunjukkan wali-wali Allah ni, orang yang Allah Ta'ala kasih ni, dia akan diberi bisyarah ketika hidup dunia dan juga ketika mati. Mati itu kata sahabat, surah Yunus, kami faham ya Rasulullah, bisyarah selepas mati itu syurga. Tapi bisyarah ketika dunia ni, hidup dunia ni apa dia?
Nabi kata mimpi yang baik. Mimpi yang baik. Ya, kita dapat mimpi jumpa orang saleh, mimpi bertemu dengan Nabi SAW, itu rezekilah siapa yang dapat bertemu. Kemudian mimpi yang baiklah, mimpi pergi Mekah, duduk depan Kaabah. Ini asal-asal mimpi tuan-tuan sekalian, jumpa dengan artis contohlah. Asal mimpi saja pergi London, asal mimpi saja Paris, asal mimpi saja Macau di Chennai, contohlah kita kata. Mana mimpi-mimpi yang tak menunjukkan agama. Itu tuan-tuan sekalian, mimpi yang baik, mimpi yang elok-elok, yang mana yang menunjukkan itu semua bisyarah daripada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau takdir katalah kita tak dapat lagi dalam mimpi itu, kata Imam Ghazali, mudah-mudahan bisyarah ketika mana kita nak mati nanti. Ketika kita nak mati, di mana Allah Taala utuskan malaikat untuk menyampaikan khabar gembira pada kita, itu bahasanya tak usahlah kamu takut, tak usahlah kamu bimbang, sebaliknya ini saat untuk kamu bergembira. Jadi sebab itu Allah Taala menyatakan di sini mereka akan tahu kelak. Fasawfa ya'lamun, maka nanti di akhirat ataupun ketika mereka hampir mati nanti, ya'lamuna, mereka akan mengetahui bencana ataupun akibat perbuatan mereka. Wa ma ahlakna min qaryatin, dan tiadalah kami binasakan, yang kami hancurkan penduduk sebuah negeri. Kita qaryah ni zaman ini ni, qaryah lainlah makna dia. Apa nama qaryah? Dalam bahasa Arab moden hari ini ni, qaryah ni kampung. Kalau dia orang Malaysia ni, qaryah ni dia sinonim dengan masjid. Qaryah ni. Tapi dalam Quran, qaryah ni dengan makna negeri. Ummul Qura. Ummul Qura ni apa dia maksudnya? Ummul Qura, ibu segala negeri. Apa dia? Tahu tapi tak boleh jawab, takut salah. Ummul Qura. Dalam Quran kata Allah Taala sebut Ummul Qura, ibu bagi segala negeri atas muka dunia. Mekah. Mekah itu diberi gelaran oleh Al-Quran sebagai Ummul Qura. Ummul Qura. Illa walaha kitab ma'lum, dan tiadalah kami binasakan, kami hancurkan penduduk sebuah negeri, melainkan baginya telah terdapat ketetapan ataupun tempoh yang sedia termaklum ataupun tertentu di Lauhul Mahfuz, iaitu tempoh kebinasaan bagi orang-orang dalam suatu negeri yang memilih untuk menderhaka kepada Allah. Pasti akan tiba masa kebinasaan untuk mereka. Adapun negeri yang beriman pada Allah Ta'ala pun ada ketetapan Allah Ta'ala juga di situ. Kalau negeri yang kufur, ketetapan dia ahlakna, kami binasa. Tapi negeri yang beriman, ketetapannya ialah kesejahteraan. Sebagaimana surah Al-A'raf, "Lau anna ahlal Qur'an wattaqaw la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh." Jika sekiranya penduduk suatu negeri, Allah Taala sebut juga ahlul qura, penduduk suatu negeri beriman dan bertakwa kepada Allah, nescaya kami akan bukakan dengan untuk melimpahkan kepada mereka keberkatan daripada langit dan juga bumi. Keberkatan daripada langit sebagai orang fasih kata iaitu hujan. Allah Taala berikan hujan yang cukup, dan juga keberkatan daripada bumi iaitu tanam-tanaman. Jadi tuan-tuan sekalian, maka kedua-dua itu tidak akan lari daripada ketetapan Allah yang sudah termaktub di Lauhul Mahfuz lagi. Kalau negeri itu, penduduk negeri itu beriman dan beramal saleh, ketetapan dia adalah Allah Ta'ala akan bagi kesuburan. Tiba masa Allah Ta'ala akan bagi kesuburan. Dan negeri yang kufur kepada Allah, akan tiba ketetapan tersebut. Tiba masa pasti, walaupun sekarang ini sedang bersenang lenang, tapi akan tiba masa, kerana dia sudah termaktub di Lauhul Mahfuz. Undang-undang yang tak akan boleh dipindah.
Kalau yang tertulis itu hanya tulis dalam kitab biasa saja, ada orang lain boleh pindah. Orang yang berkuasa, dia akan tukar kitab lepas tu. Ya, ikut siapa merintah lah. Tapi kalau kitab itu tertulis di Lauhul Mahfuz, la yamassu illal mutahharun, tidak boleh menyentuhnya melainkan malaikat yang suci. Malaikat saja yang boleh sentuh di Lauhul Mahfuz untuk mentadbir, melaksanakan pentadbiran alam ini. Jadi tuan-tuan sekalian, selagi mana kita melakukan sesuai dengan tepat dengan ketetapan baik yang telah janjikan Allah, jangan bimbanglah tuan-tuan sekalian, kita akan dapat. Walaupun hari ini tak nampak lagi, walaupun hari ini tidak nampak, tak nampak lagi. Bila tuan-tuan beriman, kita beriman pada Allah, semayang kita jaga, kemudian baca Quran, puasa, rajin berzikir dan sebagainya, walaupun pada hari ini biasa-biasa saja, tak ada apa sangat keajaiban, tuan-tuan sekalian. Akan tiba masa tuan-tuan sekalian, semua itu kita akan dapat. Kerana dia sudah tertulis di Lauhul Mahfuz pun tulis, kemudian dalam kitab yang mana Allah Ta'ala turunkan kepada kita pun sudah tertulis, dan Nabi sendiri pun sebut, ihfazillah yahfazka, jagalah Allah, Allah akan jaga kamu, ihfazillah tajidhu tujahaka, jagalah Allah, kamu akan mendapati bahasanya Allah sentiasa seolah-olah macam berada di depan kamu. Ya, Allah tidak akan biarkan kita, tidak akan mengabaikan kita. Itulah tuan-tuan sekalian ayat kita pada hari ini. Esok kita ada lagi satu hari. Esok ada lagi, kita sambung lagi lah tafsir kita ni, insya-Allah. Hari Jumaat pun ada lagi. Tadi Ustaz ni minta cerita pasal fadilat amalan-amalan dalam bulan Ramadan. 9.30 hari Jumaat. Jadi kita 3 hari. Tak tahulah, memang takut tuan-tuan jemu pula. Asyik nampak muka sana ni. 3 hari. Jadi mudah-mudahan kalau tuan-tuan jemu tengok muka pun tak jemu dengan ilmu, insya-Allah. Ada soalan sebelum kita tutup ni? Ada Al-Quran dulu, kalau kita tipu bacaan hari itu pun ayat lain. Ya. Sebaiknya tuan-tuan ada sesi tuan-tuan baca, sebab nanti tuan-tuan akan terganggu. Tuan-tuan tak akan, maknanya akan mengganggu jadual untuk mengkhatam Quran. Kalau tuan-tuan baca, tengok tafsir, tengok terjemahan dan sebagainya, tuan-tuan tak akan jumpa lah hujung juzuk. Akhir sekali tak tetap. Sak baca 10 ayat hari ni, sak baca 5 ayat hari ni, sak baca 20 ayat hari ni. Jadi disiplin untuk khatam Quran itu lain, dan disiplin ataupun sesi untuk tadabbur itu lain pula. Sesi untuk khatam Quran itu macam tadilah kita sebut, tuan-tuan ambil satu hari 1 jam, terus 1 jam pun boleh, ataupun malam setengah jam, siang setengah jam, ataupun tuan-tuan nak baca tiap-tiap lepas sembahyang, ambil lebih kurang dalam 15 minit, dah dapat 1 jam 15 minit. Lepas subuh 15 minit, lepas zuhur 15 minit, lepas asar 15 minit. Jadi boleh khatam Quran juga. Itu pulang pada kita. Satu lagi sesi untuk tuan-tuan tadabbur, sama ada tuan-tuan ada jadual untuk ikut kuliah macam kita hari ini, ataupun tuan-tuan disiplinkan satu hari 1 atau 2 ayat cukuplah. Baca Quran terjemahan dan sebagainya. Baca Quran terjemahan ikut sebuah sikit, dan lebih baik tuan-tuan baca apa yang kita dah mengaji. Baca apa yang kita telah mengaji, mana senang untuk kita sebab kita dah faham. Bila tuan-tuan kita mengaji, balik tuan-tuan tak baca pula, itu yang terlupa tu itu. Dah mengaji dah, faham dah, tapi bila tak baca balik, jadi seolah macam tak pernah mengaji. Itu rugilah. Rugi. Mana tuan-tuan balik baca balik, baca sikit-sikit dan sebagainya. Dan Quran ni payah kita nak ulang tafsiran lah, kerana dia memerlukan kita ni pasal Covid. Kalau tak Covid asalnya kita mungkin dah hampir khatam. Pasal Covid-19 2 tahun lebih, kita tak sambung Quran kita. Kalau tidak kita mungkin dah khatam dan boleh balik surah Al-Fatihah. Dan biasanya tuan-tuan sekalian, dulu waktu mula, kalau tuan-tuan ingat, saya ingat anak dulu ni, waktu mula kita buka pengajian tafsir ni pun
kita target dalam masa 5 tahun. Dalam masa 5 tahun untuk khatam Al-Quran. Tapi kalau main satu hari 2-3 ayat macam hari ni, mana tak lambat habis lah. Jadi sebab tu mungkin hari ni lah kita panjang sikit huraian kerana dia kebetulan dia berkait dengan Al-Quran Karim. Sebab ni macam biasalah, satu hari 2 muka, satu muka Quran panjang. Sebab kitab kita ni dia bagi satu muka Musa tu dia bagi 2 kiri kanan. Jadi kita target kita satu kali kita sesi 1 jam bukan satu muka Al-Quran Karim. Ya. Jadi ada sesi baca, sesi tadabbur, dan satu lagi tuan-tuan sekalian kena juga sesi hafal. Hafal walaupun satu ayat seminggu ke dan sebagainya, kerana Nabi sebut dalam satu hadis, man laisa fi jawfi syai'un min al-Quran ka baitul kharb. Orang yang dalam dirinya tak ada langsung Quran yang dihafal, maka dia sama seperti rumah yang runtuh. Jadi maknanya lagi banyak kita hafal Quran, kita ni akan jadi macam seperti bangunan yang kukuh, dan rumah yang kukuh yang sentiasa dihadiri oleh malaikat, dan sentiasa orang baik-baik akan hadir bersama dengan kita. Sebab rumah ni tuan sekalian, bila kita panggil mana, begitulah ni perumpamaan Nabi sebut pada kita. Kalau Quran itu dibalut dengan kulit, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dilempar ke dalam api, nescaya kulit itu tidak akan terbakar. Nah, itu simbolik ataupun kiasan Nabi ini sampaikan bahawa bila orang itu menghafal Quran, bermakna kulit dia ni sedang membalut Al-Quran Al-Karim, maka kulit ini tak akan dibakar oleh api neraka. Tak akan dibakar oleh api neraka. Jadi kita alhamdulillah lah, Fatihah dah. Qul-ya dah. Qul Allah pun dah. Inna anzalnahu fi lailatul qadr pun dah. Dia tambahlah sikit-sikit lagi. Tambah lagi. Dan insya-Allah tuan-tuan sekalian, maknanya tak banyak walaupun bukan 30 juzuk Quran membalut. Tapi kulit kita ni membalutlah kurang-kurangnya surah-surah yang pendek. Surah-surah dia panggil surah-surah yang pendek lah. Wadduha ke bawah, ataupun An-Naba ke bawah. Wallahu a'lam bissawab. Ya, ada yang lain sebelum kita tutup bilik kita? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa rahmatullahi ala sayyidina Muhammadin wa ala sahbihi. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa ihdina as-siratal mustaqim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.